Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih semua yang hadir secara kuliah maya pada malam ini. Seperti biasa, saya bersama dengan panel tetap kita, iaitu Ustaz Haji Nur Azman bin Ahmad, iaitu Kaunselor Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dan begitu juga sebelah kiri saya Tuan Haji Izzuddin Ghazali, Kaunselor Kanan Penjara Kajang, bukan kaleng-kaleng tuan-tuan dan puan. Seperti biasa, kerinduan anda semua terubat kali ini setelah 2 minggu kita berehat. Kali ini kita bersama sekali lagi dalam Klinik Keluarga Bahagia. Seperti biasa tuan-tuan dan puan, kalau ada sebarang persoalan-persoalan yang nak ditimbulkan, nak ditanyakan, sila tanya. InsyaAllah kita akan usaha untuk melayani permintaan anda semua. Dan pada malam ini tuan-tuan dan puan sekalian, untuk makluman, tajuk kita adalah keluarga kita, tanggungjawab kita. Dan benda ni tak asing lagi. Apabila bapak membebel, tajuk bila ayah membebel. Bila ayah membebel. Bila bapak kan sabar nak pula kan. Bila ayah membebel. Jadi Tuan Haji Izzuddin dah biasa dah. Dan Ustaz Nur Azman lagi lah. Hari-hari tuan-tuan dan puan. Masalah-masalah kan. Masalah-masalah yang berlaku di kalangan ahli keluarga dan sebagainya. Baiklah. Jadi bagi memulakan, saya bagi masa kepada kedua-dua ahli panel untuk menguraikan terlebih dahulu tentang tajuk itu, keluarga kita, tanggungjawab kita secara, nak ringkas ke nak panjang suka hati lah ya. Silakan Ustaz Azman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih saudara Samsul, rakan panel kita, Haji Izzuddin, tuan rumah dan penonton-penonton di luar sana lah. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam Klinik Keluarga Bahagia. Dan saya rasa klinik ni walaupun bukanlah dipanggil doktor, tetapi ada 2 kaunselor di sini dan seorang ulama di tengah ini akan membantu kita lah untuk bersama-sama berkongsi. Sebenarnya kami pun bukanlah pandai sangat pun, tetapi berkongsi, especially saya pengalaman sebagai kaunselor keluarga mungkin boleh membantu anda sedikit lah dengan tajuk kita pada malam ini, keluarga kita, tanggungjawab kita. Maksudnya sekarang ini kita fahamlah bahawa bila hidup berkeluarga, tidak lain tidak bukan ibu dan ayah adalah orang yang bertanggungjawab ke atas itu. Suka saya memetik ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lupa dah berbau ni kan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan ahli kamu daripada azab api neraka. Berarti Allah suruh kita jaga diri kita dalam konteks hidup berkeluarga ni. Semua kena jaga diri masing-masing lah. Jangan menyalahkan satu pihak saja. Contohnya saya jadi macam ni sebab mak dan ayah saya sibuk dan sebagainya. Allah kata jaga diri masing-masing dulu. Wa ahlikum naro. So sebagai ahli keluarga, dan kita bertanggungjawab ke atas ahli-ahli kita, ibu bapa lah bertanggungjawab ke atas anak-anak. Dan juga termasuk dalam konteks keluarga ni, siapa yang diberi tanggungjawab kepada kita, ibu bapa, adik-beradik dan sebagainya. Okey. Okey. Nampak tu Jadi semua tanggungjawab. Nak pula kadang yang kepada generasi muda-muda lah yang baru fikir-fikir nak kahwin, fikir tu. Jangan fikir kahwin nak sadap ya. Itu yang 2-3 tahun yang menyampah, nak mula dah bercerai-berai dan sebagainya. Itu kita tak nak. Kan? Maknanya kaji dulu, tengok kemampuan diri kita, dah boleh kita memimpin keluarga ke belum, sebab keluarga kita ni tanggungjawab kita. Macam mana pun sampai ke akhirnya
kita kena usaha untuk bertanggungjawab. Jadi kita tengok apa pula kata Tuan Haji Izzuddin Ghazali. Silakan. Baik, terima kasih saudara Samsul Rebat. Alhamdulillah, yang saya hormati Ustaz Haji Nur Azman. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa sekali lagi dalam klinik keluarga bahagia. Ini siri yang ke-5 kalau tak silap saya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa, dan malam ini kita kupas topik keluarga kita, tanggungjawab kita lah. Jadi sama juga dengan tagline yang kita gunakan masa kita berhadapan dengan isu COVID-19 itu. Kita jaga kita, kan? So memang dah jadi tanggungjawab lah. Bila berumah tangga, bila lelaki berkahwin dengan wanita, jadi suami ada peranan masing-masing, isteri ada peranan masing-masing. Dan bila berjumpanya mereka, lahirnya nanti zuriat, maka mereka sudah ada tanggungjawab sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu. Dan bila pula sudah ada anak, anak dalam keluarga tersebut juga mempunyai tanggungjawab masing-masing. Jadi dia tak adalah kata bila dah ada anak, tanggungjawab tu hanya pada ayah, tanggungjawab tu hanya pada ibu, dan anak tidak ada main peranan langsung. Tak. Kita bentuk institusi keluarga ni sebagai satu pasukan sebenarnya. Sebagai satu pasukan. Saya suka kaitkan bila sebut pasal pasukan ni, dia macam main bola sepak lah. Dia ada penjaga gol, ada defend, ada midfield, ada striker. So setiap position tu ada peranan masing-masing. So setiap orang ada. Nah, penyerang nak jaringkan gol mesti dapat bola daripada midfield ataupun defend. Dan kalau tak macam ada Astro tak, Arena cari makan kok lah kan. Abu Bakar Tan nak panggil kan. So mudah-mudahan lah. Jadi setiap orang tu ada peranan masing-masing. Jadi bila peranan tu dimainkan bersama, tanggungjawab tu dimain bersama, maka lahirlah sebuah keluarga bahagia. Dan apabila cerita dia ibarat sebuah pasukan bola kan. Tapi ada time ni macam main bola agak. Dalam rumah tangga tu ada terasa hati, terkeluceh, injet tak ada. Tapi kalau injet tak boleh biar. Makna orang lain kena cover dulu tempat tu. Maksud cover tu bukan ganti dah. Maknanya mainkan peranan tu dulu. Kan. Jadi maknanya Kang sebut ganti-ganti kan mak kamu pun kan. Kena jadi jadi maknanya dia cover. Contoh defend tu tak ada. Kalau kita biar kalah kita. Kan orang akan ambil peluang untuk menyerang. Dalam hal ini pihak lawan yang akan menyerang kita adalah syaitanir rajim. Sebab dia suka rumah tangga yang berantakan, dia suka rumah tangga yang berpecah-pecah, dia suka sangat. Jadi ni ada satu soalan yang ditanya oleh salah seorang follower kita. Dia tanya kita bagaimana nak mewujudkan keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ustaz, Macam mana nak wujudkan ni? macam mana nak wujudkan? Mungkin sikit. Dia sebenarnya acuan tu telah pun dinyatakan oleh Allah dalam Quran sebenarnya kan. Kalau kita tengok dalam doa yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran, ayat berapa tu saya tak ingat, tapi biasa semua orang baca. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan? Maksudnya diberitahu dalam ayat ini, ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan hidup dan zuriat-zuriat. Maksudnya dalam nak membina konteks keluarga yang bahagia, dia datang daripada individu suami isteri dan zuriat-zuriat mereka. Jadi penting suami isteri ini mempunyai objektif ataupun kalau hari ni punya istilah piagam kita lah kepada keluarga masing-masing ni. Agreement macam perlembagaan dia lah. Perlembagaan ni apa kita nak buat dengan keluarga kita ni, nak bawa ke mana keluarga kita ni, berdasarkan acuan macam mana yang kita nak bawa keluarga. So peranan tu mesti dimainkan oleh ahli-ahli keluarga tu, terutama ketua keluarga lah. Dalam konteks ni ketua keluarga tu adalah suami. Secara fitrah suami lah ketua keluarga. Tapi ada juga keluarga yang role ataupun peranan tu dijalankan oleh isteri. Tak salah, tak ada masalah sebenarnya. Boleh. Cuma dalam konteks kehidupan berkeluarga yang normal, mana ayah tu kena ke depan lah. Semenjak kena COVID ni, perempuan nak take over. Tak ada salah dah kan. Cuma kita berganding bukan bersaing.
Ya, berganding. Bukan mana yang baik. Itu tajuk kita minggu depan. Nak berganding kan nak bersaing. Macam tu kan. Betul. Alhamdulillah, acuan utamanya adalah apa yang Allah sebut, zurat-zurat ni sebagai penyejuk mata. Macam mana anak ni nak jadi penyejuk mata kan? Mesti datang daripada konsep tarbiyah ibu bapanya. Macam mana dibentuk anak-anak tu, suasana dalam kehidupan berkeluarga tu. Kalau kau bergamuk aja kan, bila masuklah nak membina kebahagiaan tu bersama. Tapi ialah kita tak nafikan, dalam hidup nak mencapai kebahagiaan tu banyak mehnah, ujian, tribulasi, halangan dan cubaan. Betul. Itu semua mainan kehidupan kita lah yang kita kena bijak mengatur. Baik. Jadi makna kata nak membentuk keluarga yang bahagia ni di dunia dan di akhirat, suami kena main peranan, dan ada juga setengah ni ada, maknanya kena ada lah yang main peranan untuk memastikan semua dalam ahli keluarga tu akan mengikut aturan-peraturan, asas-asas telah dipersetujui dalam menuju ke arah yang dihasratkan, iaitu menjadi sebuah keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Tuan Haji Zudin? Baik, kalau sebut pasal bagaimana membentuk keluarga bahagia ni, dia begitu subjektif lah. Dia bukannya buat A, result dia ataupun keputusan dia akan dapat B, buat B akan dapat C. Sebab dalam perjalanan tu, sebab membina keluarga bahagia ni adalah satu proses, dan dia satu proses. So bila sebut pasal proses ni, bila ada satu-satu proses tu, kekurangan, kelebih kan, elok pula lalu tu kan. So proses itu macam-macam lah keadaan dan gaya dia kan. Tapi ini dalam membentuk keluarga bahagia ni, dia ada cabaran. Pada saya sekarang, cabaran yang terdekat dalam seseorang ataupun sebuah keluarga, membina keluarga bahagia ni adalah dari cabaran media sosial tu sendiri. Yang kita bimbangkan sekarang ni, ada orang dia tengok keluarga orang bahagia, dia dah tak bahagia, dia kata. Konon-kononnya. Tapi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena faham bahawa tak semua orang, ataupun orang tak akan tayangkan keburukan dia kat dalam handphone tu, ataupun kebanyakannya membina keluarga bahagia ni orang tengok yang elok-elok lah, makan bersuap, berpimpin tangan kan. Lepas tu bila kita ni pula, keluarga kita tak memimpin tangan, makan tak bersuap, tak bahagia. Tak, sebenarnya fungsi keluarga tu berjalan seperti biasa. Ayah tetap menjalankan tanggungjawab sebagai ayah, mak tetap menjalankan tanggungjawab sebagai mak, anak pun mainkan peranan dia. Tetapi cuma suami mungkin tak romantis macam orang lain kan. Saya ada satu hari ni drama, bangun pagi suami ada sekuntum bunga tu, bunga ros letak kan, ada air fresh orange. Jangan TV tu pun dia berlakon je kan, tak seronok benda yang realiti. Jadi membina sebuah keluarga bahagia ni sudah pasti asasnya pertama, kalau kita balik kepada agama kita lah, bagaimana cara tanggungjawab dan sebagainya. Selain daripada tu, kita bina dengan kekuatan-kekuatan yang ada pada individu tersebut. Sebab saya yakin dan percaya setiap orang yang dulu mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu. Isteri kita mesti ada kekuatan dia, suami mesti ada kekuatan, anak mesti ada kekuatan. Kalau boleh jangan cari perbezaan, cari persamaan, insya-Allah. Okey, jadi mana kata dalam hal rumah tangga tu tak boleh kita hanya terpengaruh dengan filem dan drama. Drama bersambung 7 hari mencintaiku. Contohlah kan. Macam drama lah kita tengok kan. Lepas tu kita nak jadi macam tu. Kenapalah suami aku tak cari hero dalam drama. Hero tu pun kat rumah dia pun dia tak macam tu. Macam tu lah keadaan. Sudah dia berlakon, dia diarahkan baik macam tu. Idealistik sikit dekat dalam drama tu. Dia kena over sikit. Tapi kita dalam rumah tangga kita, jadi kalau tak sama, tak semestinya itulah caranya untuk bahagia. Tak semestinya. Tapi yang penting normal dekat dalam keluarga kita tu, kalau isteri kita tu walaupun bising-bising tapi kita bahagia mendengar, maka tetap bahagia, tak ada masalah tu dah. Jadi ada juga soalan ni daripada nak tanya ni, macam mana kalau suami yang tak bekerja, semua suami sentiasa buat ibadah saja, solat dan buat yang baik-baik. Jadi Ustaz Nur Azman mungkin pamalih lelaki kan, ataupun dia ada dua yang tak bekerja ni, kita kena faham. Yang tak bekerja ni
Yang pertama mungkin dia tak dapat kerja tetap. Tapi dia macam-macam kerja buat sebab dia usaha untuk cari nafkah untuk keluarga. Ini yang satu ni mungkin ada dapat kerja tapi saja-sajalah berhenti, tak ada mood dah kan. Ada juga dia memang tak nak kerja, duduk rumah. Dia jadi sumi rumah tangga. Bukan suri dah. Sumi rumah tangga. Ataupun duduk rumah nak kata suri rumah pun tak ya. Pamalih rumah bersepah tak ada buat apa-apa pun. Jadi huraian ustaz dalam hal ni. Yalah, kita pun tak tahulah suasana rumah tangga orang ni macam mana kan. Tapi bunyi soalan isteri tu macam suami ni tak bekerja tapi kerja beribadah. Ibadah tu bagus. Tapi bekerja tu pun ibadah juga. Kan kena faham. Sebab bila tanggungjawab mencari nafkah ni diletakkan kepada suami, ketua keluarga, maka macam mana keadaan pun bak kata Ustaz Samsul tadi, kerjalah apa yang dapat ni kan, buat yang termampu kat kita untuk menjalankan tanggungjawab nafkah tu. Orang perempuan kebanyakan saya jumpa lah kan. Saya tak ada masalah kalau suami saya tu dia tak kerja, tapi kerja di rumah tu dia nolong lah. Janganlah pelasur pula. Ya. Kerja rumah tu nolong. Maksudnya kalau saya ngangkang depan TV tu. Kalau saya tak kerja, saya masak, saya masuk, saya ngameh, hantar budak sekolah, balik kan. Macam tu lah maksudnya. Tapi tak, ni macam anaconda orang rumah tu kan. Anaconda menggulung kan. Sampai waktu patuk tu kan. Betul saling kulit. Jadi nak ngeban, sepatutnya alignment suami tu kena batu. Ya. Jadi suami yang beribadah sahaja semata-mata tanpa menghiraukan tanggungjawab nafkah, ibadah tu mungkin tak ada erti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun bekerja yang tak beribadah pun masalah juga. So Islam dah kata dah mesti seimbang antara dunia dan akhirat tu. Jadi insya-Allah rumah tangga yang macam tu akan selamatlah pasal di dunia di akhirat nanti insya-Allah. Dia mungkin cakap yang tak bekerja tu pandailah cakap tu. Kamu kena tahu yang dunia bukan segala-galanya, duit bukan segala kan. Ayat dia kan. Tapi tak ada duit. Yalah. Segala tak jadi. Duit kan segala tapi segala nak pakai duit. Masalah tu. Kan. Orang mati pun nak pakai duit dia. Bukan orang mati lah, nak tanaman itu semua urusan tu kena kait dengan duit juga. Jadi kena cari, dan saya setuju tadilah yang Ustaz Azman sebut tadi. Kalau tak kerja tu satu hal lah, mungkin tak ada rezeki nak kerja, tapi komehlah rumah. Ambil walaupun tengok, ya Allah, cok komeh rumah. Abang dah siap masak dah tadi elok lah kan. Elok ya Allah, jadi rasa lapang dah. Tak apalah bang, kalau abang ambil kerja pun tak apa macam ni abang ambil, saya pun tak adalah marah dah. Aja tak kan. Jadi kita teruskan soalan seterusnya pula. Ni daripada pendengar kita juga. Ustaz, dah 16 tahun saya sebagai ibu tunggal, namun kadang-kadang rasa perceraian should not happen. Sebab sungguhnya impak pada anak-anak sangat berat. Tapi suka untuk teruskan keutamaan rumah tangga. Bila kecurangan suami berlaku berulang-ulang kali, saya masih dalam dilema setiap kali memikirkannya. Jadi pada dia ni persoalannya, dia mungkin dah mengalami perceraian. Kalau memakak pula lah motor ni, kau gap pula dah. Malam ni dah lah. Selalu tak ada. Selalu tak ada dah malam ni pula dah. Tu dah. Jadi nak bagi tahu live ni live. Nak bagi tahu dia live. Ni live, bukan rakaman ya, live. Kalau rakam beli kad ni. Kan. Jadi kalau dia pada pandangan dia perceraian tu bila dia dah mengalaminya, dia kata perceraian tak sepatutnya berlaku sebab kesan tu ada pada anak-anak. Jadi menurut pengalaman ataupun bahasa orang Pancur kampung mak tu experience. Apa pandangan Tuan Haji Zidin, silakan. Sama bahasa mak tu Pancur tu dengan bahasa Rambau sama. Sama. Experience kan. Alhamdulillah. So dalam konteks ni saya tengok ada banyak isu lah. Satu isu kegagalan dia dalam berumah tangga. Kan isu dia menjadi sebab dia punya nama itu tunggal kali dua. Tunggal kali dua. So nama pena pun tunggal kali dua. Mungkin 2 kali lah kot kan diceraikan, kita pun tak berapa pasti. Tapi satu lagi kesan penceraian tu impak dia kepada anak-anak. Tapi yalah, saya suka, kita tak boleh nak menyalahkan takdir. Perjalanan hidup kita ni mungkin dah disusun atur. Tak ada, tanyalah siapa pun suami isteri yang berumah tangga, tak ada
mempunyai impian dan cita-cita untuk bercerai. Tak ada. Kalau kita tanya pasangan yang baru berumah tangga, lepas dia naik pelamin tu, dia turun kan, lepas tu tanya agak-agak bila nak bercerai. Memang tak ada. Memang tak ada jawapan untuk tu. Tapi ini adalah ketentuan dan takdir yang Allah tentukan kan. Itu yang pertama yang kita kena tahu. Dan Allah ni kalau kita yakin betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah ni Maha Penyayang, Maha Pengasih, tidak ada satu perkara yang Allah jadikan pada kita ini sia-sia. Tidak ada satu perkara yang Allah jadikan pada kita ni sia-sia. Kemungkinan besar disebabkan penceraian itu kita menjadi orang yang sabar. Kemungkinan besar disebabkan penceraian itu kita menjadi orang yang kuat. Kemungkinan besar penceraian itu rupanya impak kepada anak menjadi lebih hebat. Kita tak tahu. Jadi jangan kita menyalahkan perkara yang telah terjadi. Saya suka nak rungkai, nak kupas juga masa lalu, biarlah dia berlalu. Sebab yang penting masa lalu ni, bila masa lalu kita kena istighfar. Hari ni kita kena bersyukur. Esok kita kena berdoa. Itu yang penting. Sebab setiap perjalanan tu kita tak pasti. Dan saya nak cadangkan kepada puan tunggal kali dua ni, kadang-kadang kita rasa bila kita berkesorangan, kita rasa susah hidup ibu tunggal ni. Bila duduk kat situ, puan, kalau puan rasa kehidupan puan ni dah susah, saya pernah jumpa, saya pernah pengalaman saya berdepan dengan klien yang 4 kali bercerai. Kan? Anak, setiap 4 orang suami ni ada anak masing-masing. Kan? Dan 4 ni memang lepas tangan macam tu saja. Sebab tu untungnya bila kita duduk berpersatuan ni, bila kita duduk sama-sama, api ingatkan aku paling teruk, rupanya kau lagi teruk. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang-kurang dalam susah-susah kita pun ada. Ada juga orang bercerai takut sebab trauma tu, akhirnya tak nak berkahwin lagi, tak ada anak. Ni sekurang-kurangnya kita ada anak, ada sambungan zuriat kita, ada pembantu kita. So banyak perkara yang kita kena lihat lah. Jadi saya cadangkan puan duduk dalam satu kelompok yang boleh memberi semangat. Jangan kita biarkan, sebab memang tak dinafikan kalau kita baca surat khabar yang agak membacaan yang negatif, memang kita kata penceraian punca anak-anak rosak, anak-anak terbiar dan sebagainya. Tapi ada tak kes yang penceraian menyebabkan anak jadi pelajar yang cemerlang? Ada. Tapi kenapa kita tak baca kes yang itu? Ini kita perlu lihat lah. Betul juga. Dalam hal tu kita asyik cakap kesan pada anak yang tak elok aja. Tapi makna kita jadikan tu sebagai satu pembakar semangat pada puan tunggal kali dua untuk memastikan anak kita tidak terkesan sangat. Kalaupun dia ambil benda tu, dia mengetahui benda tu, dia ambil dari sudut yang positif untuk lebih maju dan lebih berjaya di dalam kehidupan ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum meneruskan soalan yang seterusnya, jadi saya nak iklankan sikit. Ini adalah merupakan buku Baru Ku Tahu yang dihasilkan oleh Nur Syamsino Baharin. Jadi pada siapa yang masak untuk dapatkan buku ini, bolehlah membuat pesanan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan melayani permohonan anda. Murah saja, harganya RM17 saja. 17.005 sebenarnya, tapi kita bagi diskaun 17.00 saja. Ya, jadi kalau beli order ni, beli banyak-banyak, senang, betul. Beli banyak-banyak, beli wakaf, letak dekat sekolah, letak kat pejabat, ataupun musim-musim mengawan ni, orang dah mula kahwin melik ni kan, majlis kahwin, kita bungkus elok bagi hadiah pengantin ni. Pada bagi makan bono tu kan, kadang membazir kadang bagi bukunya, pek baca, baru ku tahu. Setiap muka surat, barulah ku tahu tajuk tengah, urus niaga tak masuk akal. Semakin ditolak semakin untung. Nampak? Dipayungi sayap malaikat, ungkapan amin mengampunkan dosa lalu. Makan atau solat, zakat padang mahsyar. Satu panjangnya leher dia, macam-macam lagi tajuk yang bebas. Jadi siapa yang berasal dapatkan buku ni, boleh buat tempahan dengan kadar yang segera. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita teruskan dengan soalan seterusnya daripada Josephine Chong Proton, sahabat kita yang tak putus-putus, memang sentiasa bagi sokongan pada kita. Kita doakan mudah-mudahan hatinya tenang dan dapat menerima apa ilmu yang terkongsikan. Jadi apakah pemahaman keluarga bagi saudara? Dan saya ambil satu lagi soalan daripada Puan Suzana Abu Bakar. Mana satu pemahaman tentang keluarga lah, tapi Puan Suzana Abu Bakar pula tanya, Ustaz, macam mana kalau seorang ayah tak solat sedangkan anak seorang imam muda? Sudah puas anak dan isteri ajak solat tapi ayah tak mahu, katanya belum terbuka hati. Jadi silakan Ustaz. Okey, terima kasih Puan Josephine ya. Ni kita
maknanya yang bersama-sama lah dengan kita malam ni adalah juga yang bukan Muslim, alhamdulillah. Sebab kita tidak pun hanya bercakap mengenai untuk keluarga Islam. Maknanya secara umum apa yang ditanya oleh Josephine, apa maksud keluarga ni kan? So secara mudah keluarga ni adalah satu kelompok manusia yang bersama-sama dalam sebuah kehidupan yang digabungkan dalam ikatan perkahwinan. Kalau dalam Islam, ikatan kita berbentuk syariah. Yang bukan Islam, dalam perjanjian yang mereka sepakatilah bersama untuk membina sebuah kehidupan berkeluarga. So dalam keluarga ni ada suami, ada isteri, dan sekiranya dikurniakan anak-anak, itu adalah merupakan entiti kepada sebuah keluarga tu. Dia banyak jenis keluarga ni, keluarga monogami, poligami, poliandri. Poliandri tu apa? Poliandri tu maknanya satu isteri banyak suami. Oh ya, ada juga poliandri. Tapi dah macam Marimutu cakap lah, poliandri. Di Malaysia tak diamalkan lah, mungkin di negara lain kan. Poliandri. Kalau monogami itu biasalah seperti seorang suami, poligami seorang suami ada beberapa isteri, poliandri seorang isteri ada beberapa suami. So dalam agama kita tidak mengamalkan ilmu poliandri. Kemudian ada keluarga komuter. Maksudnya dia jalan singgah. Tasenggo je. Tasenggo. Ataupun sekarang ni ada pula keluarga okey Tasenggo. Ada tu Smartec lagi pak. Lalu ya. Tak guna ada tu. Ada satu lagi keluarga lunch family. Oh, lunch family. Maksudnya tengah hari je. Jadi macam-macam jenis lah. So keluarga ni secara asasnya ada suami dan isteri, ada anak. Kalau tak ada anak, maksudnya kita masih sebuah keluarga lagi, sebab kita ada anak saudara, kita ada sepupu kan. Jadi keluarga yang mudah itu adalah ikatan yang dikaitkan dengan satu hubungan darah, nasab, ataupun hubungan perkahwinan. Okey, soalan yang kedua tadi berkaitan dengan macam mana ayah tak sembahyang, ayah tak solat, anak walaupun memang muda solat. Kita ambil je lah konsep tentang amal ibadah ini, pemahaman agama ini hidayah. Jadi kalau anak tu dah jadi imam, alhamdulillah. Mak pun baik, alhamdulillah. Ayah tu belum sampai masuk, dia kata belum sampai sahu kan, tapi belum sampai tak terbuka hati tu. Tak menyaru-nyaru sebenarnya kan. Mengangado tua bangko si betul hati tak terbuka. Dalam konteks ni maksudnya anak-anak dan ahli keluarga yang lain jangan putus asa. Sebenarnya terdetik kata ayah tu. Cuma ada dalam sekelumit jiwa dia tu, tak apalah kau buat lalu tu kan. Kadang-kadang yang hebat itu dia kata budak tak sembahyang. Kau pun tak sembahyang ni. Kan? Kau sembahyang kan. Lepas mak kata menyuruh orang sembahyang pandai. Dia tak pergi sembahyang. Itulah suruh diam tu. Ada jawab Dia jawab tu. Kurang-kurang ni dapat pahala orang nyuruh sembahyang. Dakwah dia. Ambil dia ambil sikit. Dapatlah pahala kan. Jadi anak-anak, maksudnya ahli keluarga yang lain bersabar. Jangan dikutuk, jangan dikata, ajak pelan-pelan. Mungkin sampai hari jadi barulah kan. Bono-bono berkaitan dengan ilmu, macam buku ni contoh. Betul. Tahu dia tahu kan. Buku ni kalau ada air sekali sadap ni. Kita ambil betul air dengan bunyi ke dapur. Bau dah ni kan. Bau dah. Jadi tu kat rumah tu dah. Berdoa, kemudian menegur dengan cara apa? Dengan cara hikmah. Betul. Isteri pun macam tu. Suami tu tak sembahyang, taklah sampai dia mengeluarkan dia dari agama. Ya. Cuma perbuatan dia melanggar perintah Allah. Dia melakukan maksiat sebenarnya. Jadi kita kena bersabar dengan keadaan ni. Contohlah macam Firaun. Kisah isterinya kan berdakwah. Dah lah contohnya kan. Jadi kita kena banyak-banyak mencari strategi lah macam mana kita nak bawa ahli keluarganya supaya faham tentang tanggungjawab itu. Baik. Soalnya daripada Puan Nursiah pula, kesabaran yang berlebih-lebih juga boleh membuat seorang akan membuat tindakan di luar batas. Betul tak Ustaz? Apa Tuan Haji, silakan. Baik, yalah, berlebih-lebihan ni memang betul lah. Maksudnya kesabaran ni kalau dalam Islam
seseorang yang kuat adalah orang yang bersabar kan. Tetapi bila dia berlebih-lebihan, orang pijak, orang kutuk, orang pukul, orang tendang, orang tergajang, dia diam je, kita bimbang. Dan kebanyakannya pun, kalau pengalaman saya di penjara pun, ada juga yang memang terlampau daripada pengalaman di sekolah contohnya, pernah dibuli kan. Bila dah sampai satu tahap, dia dapat pula peluang membuli, dia berdendam daripada peristiwa yang lama dulu. Akhirnya menyebabkan dia kena Seksyen 397 pukul dan sebagainya, kena Seksyen 302 bunuh kan, banyak faktor lah. Memanglah disebut apa saja perkara yang berlebih-lebihan ni memudaratkan diri. Jadi sebab itu saya cadangkan kepada suami, isteri, ayah, ibu, anak-anak, sekiranya ada masalah ketika itu, bincang. Sebab institusi keluarga ni dia macam kalau kita bawa dalam konteks di organisasi pejabat dan sebagainya, dari segi organisasi kita punya syarikat dan sebagainya, kita mesti duduk berbincang. Sebenarnya dalam keluarga pun digalakkan mesti ada mesyuarat keluarga. Setiap tahun kalau negara ada perbentangan belanjawan, keluarga pun mesti ada perbentangan belanjawan. Tahun ni nak belanja mengurus banyak ke, belanja membangun banyak ke, mesti ada. Dan siapa jadi ketuanya, manajernya ataupun menteri kewangannya, terpulanglah. Ada tu dia punya suami, suami merangkap Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan. Ada setengah keluarga tu suami hanya Perdana Menteri saja, Menteri Kewangannya isteri, kan? Jadi konsep bermusyawarah dalam keluarga ni adalah penting supaya masalah ataupun isu-isu kecil ni tidak dibawa hari demi hari. Kita takut nanti dia mengungkit jadi masalah besar. Sebab saya yakin dan percaya setiap ahli ataupun setiap orang dalam keluarga tu dia akan main peranan masing-masing. Cuma kita bimbang, kita tak perasan bila tak ada orang tegur. Dan suami pula kadang-kadang saya mana tahu, tak bagi tahu. Kalau bagi tahu dulu tak buat dah macam ni kan. Perkara ni dah. So elok duduk bawa bincang supaya perkara ini tidak berterusan. Ya, jadi maknanya sabar ni tengok tepat. Sabar ni bukan sabar tadah ya, tapi sabar ni fikirlah sama kan, fikir sama apa tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan untuk menjadikan orang kata mungkin kita buat penambahbaikan kan, teguran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di dalam keluarga ni memang cabaran dia pelbagai. Nak pula kita berada pada zaman yang serba canggih sekarang ni. Dengan dunia mayanya kan, kita boleh berkuliah kan, secara live sekarang ni kan. Ini semua ada cabaran-cabaran. Tiba-tiba mana sangka nampak cantik semua, punya motor pula, contohlah kan, tu semualah tu. Jadi wah, saya dah nampak tu air. Aduh, haus lah Ustaz. Jadi Ustaz, sambil-sambil kita air dah sampai tu, semangatlah nak tanya soalan langsung. Ustaz, macam mana suami kalau tak solat, isteri juga tak solat dan tidak menutup aurat, begitu juga anak-anak, tapi suami tak pernah tegur langsung. Kata suami, kubur masing-masing, hidup hanya sekali, berseronok selagi nyawa tak diambil. Yang tu dikira apa tu Ustaz? Macam tu? Saya pernah ditanya soalan ni dulu kan? Sebab ada isteri datang, dia tanya, payah suami saya ni Ustaz kan, ngajak semayang, tanya kita semayang ni, nak semayang ni, ngajak dia semayang kan, kau semayang lalu teh kan. Yang sonang macam mana Ustaz kan? Kalau seorang semayang, seorang tak semayang, memang bergaduh je dia. Dia yang sonang dua-dua tak semayang. Betul. Kalau bergaduh orang elok, masing-masing tengok TV nampak elok tak? Dia sebenarnya kau nak faham, Allah sediakan soalan tu sebenarnya satu strategi dalam kehidupan berkeluarga. Yang tadi disebut Haji Izu. Maksudnya kat depan tu siapa? Imam kan? Imam ni boleh kau perempuan. Mesti ayah orang lelaki. Makmumnya anak lelaki, lepas tu baru mak dengan anak perempuan kan? Nampak Allah susun benda tu. Macam mana konteks kepimpinan dalam sebuah keluarga. Jadi kalau dengan suami tak semayang, isteri tak semayang, anak pun tak lari kan? Banyak kita tengok kat sekolah ni kan? Budak-budak dia tanya, mak semayang tak? Tak. Ayah semayang tak? Tak. Awak semayang tak? Apa lagi? Tak lah. Jadi kita nak salah dia pun tak boleh dah, sebab environment macam tu kan. Jadi kalau sekiranya semua tak semayang, dia seolah-olah macam bukan masalah dalam keluarga tu kan. Yang jadi akan masalah tu bila seorang semayang, seorang tak semayang. So macam mana kita nak buat? Macam sekarang ni atas kesedaran lah kerana sembahyang tu bukan semata-mata dilakukan atas perbuatan, tapi hikmah disebut sembahyang tu sebenarnya Allah hendak adanya perhubungan,
adanya musyawarah, adanya banyak bondo yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat tu sebenarnya kan. Jadi kalau suami tak boleh jadi imam kan, takkan nak tolak isteri tu jadi imam kan. Abang pakai telakung lah bang. Tak adil dia kan. Ada anak yang boleh semayang macam tadi, anak imam muda tu kan. Itu patutnya ayah kena berbangga. Anak sudah ada ciri kepimpinan dan kehidupan berkeluarga. Tak salah ayah ni belajar daripada anak. Tak salah mak ni belajar daripada anak. Kalau kita nampak anak tu sudah ada. Hari ni kita katakanlah ya, tak ada budak yang tak tahu sembahyang. Sebab syllabus pendidikan Islam di sekolah sebenarnya sudah pun memasukkan perkara-perkara utama dalam pendidikan Islam tu ialah solat. Ada solat bistari, ada bengkel, smart solat, macam-macam. Jadi maknanya kalau kita kata budak tak tahu tu mustahil lah kan. Jadi mak ayah boleh belajar dengan anak, boleh bertanya. Tak apalah, untuk kita mencari ilmu ni jangan malu kan. Apatah lagi kalau yang mengajar tu adalah anak kita sendiri, insya-Allah itu lebih baik. Okey, jadi itulah dia. Minum haus. Jadi untuk malam semua ni jangan ingat air yang bukan ni air halal ni. Kan mana tu gambar jadi fitnah yo. Betul. Kan dalam kamera tu kan mana tahu lain pula color kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia maknanya kita kena mainkan peranan. Nak pula kita mengaku kita ketua keluarga, tetapi itulah dia kan. Sebenarnya kita perlu sama-sama kita bijaksana di dalam orang kata melayari alam rumah tangga kan. Jadi kalau kita lihat makin bertambah soalan ni cuma tunggal kali dua dia bagi penjelasan. Dia bukannya dua kali jadi ibu tunggal, tapi dia ibu tunggal dan anak tunggal. Tu yang tunggal kali dua tu. Baru faham. Kan? Jadi ini ada Sonia Chiu, dia bagi senyuman je untuk makluman semua. Baru ni ramai waktu hantar video kat saya tentang seorang sahabat kita yang belum beragama Islam. Heboh dia nak jumpa dengan Samsul Debat. Tak ada masalah. Untuk makluman semua, berhenti-berhenti hantar mesej kat saya yang lain. Untuk makluman semua, kru saya telah pun berhubung dengan Puan Sonia Chiu ni, dan kita telah pun memaklumkan kepadanya jadual-jadual ceramah Samsul Debat di area Kuala Lumpur. Dia boleh datang, tak ada masalah Ustaz kan. Yang bukan Islam dia kata dia takut tak boleh masuk masjid, dia boleh, dia berdiri kat keluar tu, ambil kursi duduk dengar. Kadang orang memang tak cukup tempat duduk, sampai keluar duduk. Boleh duduk dengar, boleh tengok skrin, tidak ada masalah. Kan? Kalau boleh yang paling senang kali, paling capek sekali, mengucap tu. Senang. Kan? Masuk dalam. Tak ada masalah itu kan. Jadi insya-Allah. Jadi seterusnya ada satu soalan ni. Ustaz, apa hukum kalau isteri dan suami dalam proses bercerai tapi belum bercerai, tapi isteri dah ada boyfriend lain dan tak hormat langsung pada suami? Tu soalan tu. Elok Sana Azman jawab soalan tu. Dia pakai. Kalau saya bagi Jazidin kan, dia bagi tu section mana nak tangkap tu kan. Buat tu. Saya cari suami ni. Silakan. Okey. Pasangan dalam proses bercerai maksudnya belum ada keputusan nak bercerai ataupun meneruskan perkahwinan. Tapi dalam masa yang sama isteri dah ada pasangan lain dia tu keputusannya apa ni? Nak bercerai ke tidak? Nak bersama dengan siapa kan? Kalau sekiranya keputusan itu diambil untuk bersama kepada pasangan yang sama, perbaikilah perhubungan tu. Jangan pula ada disolid-solidkan dengan perkara tu kan. Jadi sepatutnya kita kena fahamlah sekarang ni usaha kita nak menyatukan hubungan itu. Betul. Ataupun nak mencari perpisahan. Betul. So, kalau nak pisah tu betul. Ini kata sebumbung tapi tak. Itu marah lah tu. Tak bersama kan. Kata dalam proses bercerai, kawan tu pula dah fikir ni yang bercerai pun nak buat. Dia nak tentu ada tuju dia. Itu yang dah ada kawan-kawan baik yang macam merangkap nak tuju-tuju nak jadi pengganti tu. Dia pasang siap-siap lah. So jangan buang masa kan. Jangan buang masa, betul? Sebab jangan tambah dalam konteks perkahwinan ni kita kena serius dalam membuat komitmen itu. Kalau sekiranya kita nak berpisah, saya kalau orang datang jumpa sesi kaunseling, okey, apa objektif kehadiran sesi kaunseling ni? Kalau kehadiran ni nak meneruskan perhubungan suami isteri, so kita cari apa formula untuk meneruskan perhubungan. Tapi kalau dah ada keputusan nak berpisah, so kita cari bagaimana proses perpisahan itu boleh berjalan dengan baik. Betul. Kan? Tidak ada dakwa dan dakwi, tidak ada menyusah menzalimi. Jadi sekarang ni bila dia ada konteks macam tu, seolah macam dia pun confused. Kalau aku tak dapat dunia, ada niat
Jadi macam mana hidup nak jadi lebih tersusun dan terancang macam tu. Saya kata yang bertanya tu pun dia mesti jelas lah bahawa kalau sekiranya dia nak memperbaiki perhubungan suami isteri, so tidak ada perkara-perkara anasir-anasir lain yang mengganggu dia. Dia melihat kepada proses pembaikan itu, pemulihan. Tapi kalau ada campur tangan orang ketiga yang akan merosakkan perancangan tu, so you kena fikirlah apa sepatutnya kena buat. Tambah sikit yang tu. Saya nak tambah sikit. Isu ni sebenarnya banyak terjadi. Kadang-kadang isteri ataupun perempuan tak terlepas pandang lah. Sebab satunya kadang-kadang kita kena tahu ada orang yang menangguk di air yang keruh. Kan? Dia menangguk di air yang keruh. Kadang-kadang suasana tu seronok, masa kembali balik ke alam percintaan tu lah, dia masih lagi suami isteri tapi dah ada orang ketiga tu, orang lain tu, dia cuba. Nanti besok kita bimbang, berlakunya perceraian, dah ditinggal kan. Dia seronok masa keadaan. Sebab kadang-kadang ni memang betul, kita bila dalam keadaan haus, kita perlukan air kan. Dia sampailah. Maksudnya bila kita kurang kasih sayang, kita perlukan kasih sayang. So datanglah lelaki yang memerlukan kasih, bagi kita kasih sayang. Tapi bila dalam keadaan tu dah selesai semuanya, jadi dah tak ada guna dah. Itu yang kita bimbang kadang-kadang. Sebab tu apa yang Ustaz Nur Azman kata tadi, clear objektif kita apa. Nak teruskan ke ataupun sampai di situ saja. Okey, jadi dan satu saya nak tanya juga dekat Tuan Haji Zudin kita tentang ini, kita cerita proses bercerai. Tapi mungkin ada peristiwa yang berlaku di balik tirai besi ni. Mungkin isteri yang menuntut perceraian ketika suaminya berada di dalam penjara. Dan mungkin ada juga hal, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan, mungkin ada suami tak nak melepaskan isteri walaupun dia dekat dalam penjara ke. Macam mana yang kalau ikut pengalaman Tuan Haji Zudin pernah jumpa? Baik, pengalaman saya lah berhadapan dengan situasi keadaan macam ni, dia pelbagai lah. Memanglah bila macam saya menguruskan banduan ataupun penghuni lelaki kan, so yang berada dekat luar, pasangan dia isteri lah, pasangannya isteri. Ada yang memang suami sendiri pun dah tak sanggup lah tengok isteri dengan anak-anak. Sebab rekod saya yang terbaru Ustaz, 47 kali masuk penjara. Ya Allah. 47 kali masuk penjara. Saya kata berumah tangga, macam mana nak berumah tangga kan, ponah sekali lah, lepas tu dah tak sanggup dah, keluar masuk. Alhamdulillah lah, suami ataupun lelaki bertanggungjawab lah, tak menanya orang lain pula kan. Sebab kojo keluar masuk je kan. Macam mana nak menguruskan ni apa benda. Ibaratnya isteri ada suami macam ni pun macam dah tak ada lah kan. Lebih baik tak ada daripada ada lah pada pandangan saya lah kan. Tapi ada juga suami yang tak nak melepaskan lah. Sebab pada dia, bila dia keluar nanti, isteri ni lah kekuatan dia untuk berubah. Jadi dia tak nak lepaskan. Tapi bila dalam keadaan macam tu, yalah, bila saya buat sesi dengan penghuni dan banduan kat dalam ni, kita melihatlah faktor-faktor yang menyumbang, faktor apa yang ni ada tak baiknya, apa kekurangan dia, apa kelebihan dia, kalau meneruskan perhubungan, kalau tidak meneruskan perhubungan, apa dia dengan anak-anak. Kadang-kadang suami pun dia nak ada satu jaminan. Dia kata tak apalah, dia pun faham bila bercerai ni, suami isteri ni dia boleh terima, tapi dia nak jaminan anak-anak. Janganlah dipisahkan. Sebab kadang-kadang suami dengan isteri pun dah tak ada hati antara satu sama lain, tapi suami ni dia sayang dengan anak-anak. Sebab ada suami yang rapat dengan anak-anak, jadi dia nak jaminan. So perkara-perkara tu dibincangkanlah dengan lebih baik, supaya kalau tidak, memang saya ada jumpa kes yang bila tak nak bercerai tapi terpaksa, akhirnya isteri menuntut. Apa yang berlaku dekat dalam tu, memang hari-hari tengok dinding, lama-lama bercakaplah dengan dinding. Lepas tu dia khabar, dinding pun dah bercakap dengan dia. Lepas tu dia pun khabar, lebih baik dia kahwin dengan dinding daripada kahwin dengan perempuan. Itulah bahaya. Split dah kan. Punya mental tu tak boleh nak membezakan antara realiti dan fantasi. Macam tu lah lebih kurang. Jadi tuan-tuan sekalian, ni Sonia Chiu respon, terima kasih Ustaz izinkan saya penat terima kecaman sebab minat Islam jatuhkan semangat saya, dia kata. Memang waktu dia masukkan video, saya baca yang tuan-tuan tagkan dekat saya tu, bukan saya tak tahu. Jadi cukup-cukup lah tag tu, saya dah tahu dah. Saya malahan dah pun berkomunikasi terus dengan Sonia Chiu ini. Sabar banyak-banyak, biarkan orang-orang yang tak faham bahasa ni memang macam tu, dia gampang ngacau kita. Jadi jadi jangan kita patah semangat, sebab ingat, jangan hilang fokus kita.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Jadi sebab tengok tak ada soalan-soalan lain pun masuk. Jadi mungkin sebagai kesimpulan yang boleh Ustaz Haji Nur Azman Ahmad sharekan pada semua dan dalam bentuk pesanan kepada semua, apakah yang perlu dilakukan dalam menjadi seorang yang bertanggungjawab terhadap keluarga. Terima kasih tuan. Kita kena ingat satu hari kita akan balik semula ke negeri asal kita lah. Tak kira lah kita siapa di dunia ni, kita akan balik kepada Allah yang mencipta dan bertanya kepada kita lah, apa yang kita buat dalam kehidupan ni, kan? Apa yang kita laksanakan dalam sudut amanahnya, bagaimana kita menguruskan kehidupan yang Tuhan telah beri tanggungjawab kepada kita, kan? Terutama ingatan saya kepada suami, maksudnya besok kita akan menjadi orang yang pertama ditanya lah apa yang kita buat, apa yang kita usahakan ke atas keluarga masing-masing. Begitu juga dengan isteri. Kita tak nafikan ada kehidupan ni yang dia diuji dengan tingkah laku yang tak sepatutnya dia lakukan sebagai seorang isteri. Sebab saya semalam pun berprogram dengan Persatuan Ibu Tunggal, peserta-peserta Ibu Tunggal di Jabatan Insan Wilayah Persatuan di Putrajaya. So pesan kepada adik-adik itu, tak semua ataupun tak semua lelaki itu jahat dan tak semua perempuan itu baik, kan? Selagi dia manusia, dia adalah perkara-perkara yang dia akan lalui dalam kehidupan tu, kan? Jadi harapan saya kepada semua yang live malam ni, kalau namanya suami, ayah, besok kita akan menjawab soalan-soalan Tuhan. Kalau namanya kita isteri dan mak, kita juga akan tak terkecuali daripada soalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak-anak juga tidak terlepas. Sebab kadang-kadang ibu ayahnya dah baik dah, anak-anak memilih pula perkara-perkara yang sebaliknya. So kamu juga kena bertanggungjawab ke atas diri kamu. Okey. InsyaAllah. Sekali lagi Ustaz promokan buku. Jadi alhamdulillah bahan bacaan ini insya-Allah santai untuk sama-sama kita baca dalam keluarga. Sebab ada pembaca yang dah dapatkan buku ni, dia kata, Ustaz, sekali baca dah habis kan. Dapat yang nombor 2. Sabar-sabar dulu. Buat ini kita nak nyemak buku, kan, kita nak tengok rujukan hadis, ya. Jadi insya-Allah mungkin tuan-tuan yang dah ada ni boleh bagi komentar. Yang belum ada boleh dapatkan sebagai pemilikan sendiri atau hadiah kepada mereka yang tersayang, ataupun infakkan ilmu. Contoh tadi sekolah, kan, pejabat, musajid, ataupun tadi dicadangkan boleh jadi hadiah untuk perkahwinan, kan, buah tangan kepada tetamu yang datang. Selalu bagi talur, kan, orang tu dah ada dah, kan, bagi yang lain pula, kan, bagi buku, bagi ilmu dia kekal. Betul. Maksudnya yang menulis, yang membali, yang membaca, yang menyebar akan adalah bahagian masing-masing. InsyaAllah saya dah tagkan dalam nombor phone, boleh kontak, boleh berhubunglah dengan penulis, insya-Allah. Dan semoga anda mendapat manfaat daripada pembacaan ini, insya-Allah. Baiklah, kata-kata akhir, nasihat dan pesanan daripada Tuan Haji Izzuddin, silakan. Baik, terima kasih saudara Samsul Rebat, Ustaz Haji Nur Azman. So saya nak rakan-rakan tolong share lah, tolong share kita punya klinik keluarga bahagia ni. Sebab pada saya ini satu platform yang baik. Hari-hari kalau kita demam, kita pening kepala, kita akan jumpa doktor yang berkaitan dengan masalah fizikal, kan? So hari ni tuan-tuan perempuan, masyarakat kita sedang sakit. Sakit ni sakit tenat, kita bimbang. Jadi saya mencadangkan platform ini dijadikan salah satu kaedah untuk kita berkongsi, untuk kita mendapatkan maklumat, untuk kita mendapatkan ilmu dan juga memantapkan kita punya kemahiran-kemahiran yang kita ada lah. Sebab hari ni ramai orang dia memang ada masalah rumah tangga, memang ada masalah berkaitan suami, isteri, anak-anak, tapi tak mendapatkan bantuan, tak pergi merujuk, tak pergi berjumpa dan masing-masing bercerita dengan orang dalam keluarga. Sebab kita kena faham, bila kita berjumpa dalam kita bercerita dalam orang dalam circle kita saja, kita bimbang orang dalam circle kita tu dia ada bias, dia ada sedikit keinginan lain pula, Jadi lebih baik kita jumpa orang yang profesional. Mudah-mudahan perkara ini akan berterusan dan akan dapat manfaat. Cuma saya minta jangan dijadikan ini sebagai satu pegangan terus. Sebab
kita dekat sini kita tak nampak detail masalah tuan-tuan perempuan. Sebaik-baiknya dapatkan kaunselor-kaunselor yang ada supaya tuan-tuan boleh berbincang. Nanti kita akan nampak dekat situ kat mana kesilapan ataupun kekurangan dalam struktur rumah tangga kita. Sebab objektif kita untuk #tiljannah tadi tu. Dan kaunselor biasanya dia akan tanya juga soalan-soalan tambahan untuk menjelaskan dapatkan maklumat lebih tepat lagi. Kadang kita bercerita ikut sadap kita ya, orang lain semua salah, kita betul semua. Jadi mudah-mudahan boleh ambil pesanan tu, saya setuju. Kita rujuk pada yang pakar. Kan kok sakit badan adalah ubat, adalah minyak kan. Tapi kalau dalam bab jiwa ni, kejiwaan ni, kebahagiaan ni, kurang kasih sayang ni, kalau jumpa kaunselor pastikan anda terus terang ceritakan dengan sepenuhnya supaya dapat nasihat dan orang kata pesanan yang lebih wajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukup setakat tu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ada yang tanya berapa harga buku RM17 sahaja, RM17 je. Tapi kalau murah aja. Postage 23. Campur postage RM23. Ya. Tu tadi harga tidak termasuk pengepusan. Nak buku Nuraini Sidik boleh. Nanti kita punya pengarang pun boleh respon kat situ. Jadi itu saja daripada saya dan daripada kami semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah akan datang kita ada satu topik yang menarik, iaitu bunga plastik tajuk dia. Tu dia. Bunga plastik yang mana kita cakap nak kata bunga macam bukan bunga. Nak kata lelaki macam perempuan, nak kata perempuan macam lelaki. Tu tajuk dia. Nampak cantik. Nampak cantik tapi rasa macam tak berani pula nak menyuntiknya. Bau tak ada. Bau tak ada bau. Ada bau. Lagi wangi daripada bunga kadang-kadang pun ada. Jadi kita akan bincangkan tajuk tu tuan-tuan sekalian. Jadi insya-Allah saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua. Semoga yang baik itu datang dari Allah SWT. Terima kasih banyak juga kepada Ustaz Nur Azman selaku penaja lokasi pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam